Apa yang dia dengar, si Sofian dengar adalah, jangan, tolong, kau jangan kacau dia. Dia cucu aku, dia baik, jangan kacau dia. Dia kata macam tu. Dan apa yang membuatkan dia terkejut adalah waktu dia buka je pintu ni, dia tengok dekat ke arah nenek dia ni. Nenek dia sedang baring tau. Dan kemudian ada satu bayang-bayang hitam yang seolah-olah tinggi, berambut panjang, berdiri betul-betul di atas perut nenek dia. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Bersama saya lagi, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda semua beberapa lagi kisah seram yang mana pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, pengalaman seram kita yang pertama ni diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Sofia. Yang mana Sofia ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram dan juga pengalaman misteri yang dia pernah alami ketika dia menjaga nenek dia yang sedang uzur ataupun tak sihat lah. Dan ditulis di dalam kiriman yang si Sofia ni tinggal di area Banting. Tapi kampung dia apa semua dia tak nyatakan dekat dalam kiriman lah. Direct pada kisah saja. Dan kisah dia bermula begini. Okey, pada awalnya nenek dia ni tiba-tiba jatuh sakit tau. Ada satu hari ni nenek dia jatuh sakit. Bukanlah sakit yang stroke ke apa, bukan. Cuma nenek dia ada masalah untuk berjalan. Faham tak? Dia ada melibatkan mungkin lutut ke sendi ke atau macam tu lah. Jadi dia kalau nak berjalan perlu ada orang yang papah. Ataupun nenek dia kena berpaut pada sesuatu. Pegang dinding ke apa ke. Dan nenek dia kena berjalan dengan sangat perlahan lah. Jadi disebabkan emak kepada Sofia ini adalah anak sulung dalam keluarga dia. Dia berbincang dengan adik-beradik dia semua untuk membuat sistem penggiliran lah. Siapa yang akan jaga mak, macam tu kan. Hari ni siapa jaga, esok siapa jaga, macam tu. Dengan adik-beradik dia yang lain. Adik-beradik dia tak ada seorang pun yang duduk dekat rumah tu tau. Rumah nenek dia ni. Dan semua adik-beradik termasuklah si ayah kepada Sofia dan Sofia sendiri sarankan kepada emak dia, apa kata kalau emak dia je duduk kat kampung, jaga nenek dia. Sebab emak dia ni adalah seorang suri rumah, tak bekerja. Tapi pada awalnya mak dia memang tolak tau. Cakap tak nak mak tak nak duduk kat kampung. Dia cakap macam tu. Seboleh-boleh dia tak nak duduk kat kampung. Dan si Sofia ni pada awalnya tidak memikirkan apa-apalah. Sampai saja giliran mak dia untuk jaga, mak dia akan bawa sekali si Sofia ni untuk temankan mak dia balik ke kampung. Cerita dia macam tu lah. Dan dia tak boleh tinggal kat kampung terus. Sebab Sofia pada waktu tu berusia 17 tahun. Kira sekolah lagi lah. Dan dia ada seorang kakak, dia nyatakan dalam kiriman berusia 26 tahun. Dan ada adik-adik yang lain. Tapi kakak dia yang 26 tahun ni telah pun berumah tangga lah. Jadi memang tak boleh kacau. Okey, dipendekkan cerita, sampailah satu masa yang mana si Sofia ni telah pun orang kata mengambil peperiksaan SPM
kan, bila dah habis SPM apa semua, jadi dia tinggal menunggu keputusan. Dan emak dia setiap kali kalau macam balik kampung jaga nenek dia, mak dia memang akan ni tahu, ajak si Sofia ni, jom teman mak sekejap, tengokkan nenek, macam tu. Tapi bila dia dah habis dia periksa, mak dia datang kepada si Sofia ni dan kemudian tanya, Sofia nak kerja ke ataupun nak buat apa kan, dia kata. Tapi Sofia kata dia tak ada apa-apa planning lagi, buat masa ni dia nak duduk rumah. Okey, kalau macam tu apa kata kalau Sofia teman mak duduk kat kampung untuk beberapa hari. Ada orang plan macam tu. Jadi si Sofia ni disebabkan dia dengan nenek dia rapat tau. Dia dengan nenek dia rapat. Jadi dia kata dia tak kisah. Dia pun kemas pakaian bersama dengan mak dia apa semua. Ayah dia hantar pulang ke kampung. Sampai kat kampung, dia tengok waktu dia sampai je, dah berlaku satu pengalaman yang ataupun satu momen yang pada dia agak pelik. Apabila sampai je dekat rumah nenek dia, dia turun je daripada kereta kan, dia pun cakap Assalamualaikum. Dan dia nampak dekat depan pintu rumah nenek dia ni memang terbuka, tapi tak ada orang lah depan pintu tu. Dia pun turun, buka bonet belakang, orang kata turunkan beg kan apa semua. Dan mak dia terus turun daripada kereta dan berjalan menuju ke arah orang kata tangga untuk naik ke pintu utama ni, pintu depan ni kan. Assalamualaikum, mak. Oh mak. Si mak Sofia ni jerit lah, maknanya panggil mak dia yang kat dalam kan. Waktu Sofia berjalan nak menuju ke arah mak dia ni, dia boleh nampak tau bahagian pintu belakang rumah nenek dia. Pintu belakang rumah nenek dia, yang mana dia nampak nenek dia sedang berdiri di situ dan kemudian masuk ke dalam rumah. Jadi apabila si Sofia ni nampak, dia kata, nenek dah boleh jalan macam biasa ke? Dia fikir macam tu kan. Dan dia kata okey. Dia pun sampai, baru dia nak naik tangga, dia nampak mak dia sedang berdiri di depan pintu dan kemudian nenek dia berada di depan emak dia, berbual. Macam berbual tau. Okay, mak sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Mak dah makan? Dah makan. So dia pelik tau. Kat sini dia kata, tadi baru sekejap dia nampak nenek dia baru masuk daripada pintu belakang. Dan tiba-tiba nenek dia dah berada di pintu depan. Laju betul, sebab jarak antara pintu depan dan juga ke arah dapur lah, pintu belakang rumah kampung, korang pun tahu kan, agak besar lah. Jadi nenek dia lari ke apa? Dia fikir macam tu. Jadi dia kata okey lah, dia pun naik ke atas salam nenek dia. Dan kemudian dia nampak nenek ni berjalan menuju ke arah macam kerusi lah ataupun sofa kan, untuk duduk. Dan cara nenek dia ni berjalan memang sangat perlahan, selangkah, sampaikan satu masa emak kepada si Sofia ni pimpin pula. Pimpin nenek Sofia dia kan jalan sampai kat kerusi. So dia kata, pelik kan? Siapa yang dia nampak kat dapur tadi? Okey, dia pun berjalan pergi ke arah dapur dan dia pastikanlah yang di dapur memang tiada sesiapa. Dia takut juga kalau orang luar ke apa kan, tapi tak ada. Itu pengalaman, orang kata bukan pengalaman lah, macam momen yang pada dia agak pelik pada awalnya. Selang beberapa hari dia duduk di kampung, berlaku yang mana dia pada waktu tu berada di ruang tamu bersama dengan mak dia. Duduk di ruang tamu sama dengan mak dia, berbual sambil tu televisyen terbuka tapi tak sangat tengok lah. Dia banyak berbual dengan mak dia je. Cerita pasal mak dia masa kecil, nenek dia masa muda macam mana, macam tu. Berbual anak dengan mak, berbual, nenek dia dah berada di dalam bilik. Bilik nenek dia pula berada betul-betul di bahagian ruangan dapur. Sebab senang nenek nak pergi bilik air, nak pergi dapur kan. Dan nak naik atas susah sikit lah sebab kena naik tangga. Okey, dia pun berbual dengan mak dia sampai satu masa dia orang kata dia orang dah mengantuk. Jadi dia orang pun tutup TV dan mak dia cakap, Sofia jom masuk tidur jom. Jom. Okey, mak dia pun bangun berjalan dulu. Dan kemudian dia mula tutup lampu, tutup kipas dan kemudian berjalan menuju ke arah bilik dia orang ni. Bilik si Sofia ni dengan mak dia. Waktu dia tengah berjalan, mak dia dah berada dekat dalam bilik tau pada waktu tu. Dia terdengar macam suara nenek dia dekat bilik nenek dia, seperti sedang bercakap dengan seseorang. Dan suara nenek dia ni seolah-olah macam merayu sesuatu. Kat sini Sofia terberhenti daripada langkah dia ni. Dia terberhenti dan kemudian terfikir, nenek aku ni bercakap dengan siapa
Dia kata macam tu kan. Tak mungkin lah. Takkan bergayut dengan telefon kot kan. Orang tua. Jadi dia pun okey. Berjalan menuju ke arah tangga untuk turun ke bahagian dapur. Sampai saja dekat tangga ni, dikatakan dia dengar betul-betul, betul lah suara nenek dia. Suara nenek dia macam, tolonglah, tolong, macam tu kan. Okey, dia pun turun daripada tangga, macam berjalan laju menuju ke arah pintu bilik nenek dia. Dan kemudian dia letak telinga dia betul-betul dekat depan pintu tau, ataupun dekat daun pintu ni lah. Dia letak. Apa yang dia dengar membuatkan dia rasa nak buka pintu tu. Kata tak? Okey, apa yang dia dengar, si Sofian dengar adalah, Jangan, tolong, kau jangan kacau dia. Dia cucu aku, dia baik, jangan kacau dia. Dia kata macam tu. Menyebabkan si Sofian dia rasa macam, siapa dalam bilik ni? Dia kata macam tu kan. Dia pun buka pintu perlahan-lahan, yang mana bila dia buka je pintu tu sikit, dia kata dalam bilik nenek dia memang dah gelap lah. Yelah, waktu tidur dah pun kan. Jadi dia kata dia buka, dia cuba perhatikan. Betul-betul dia buka je pintu ni, dia akan nampak katil dan kemudian dia akan nampak nenek. Nenek dia yang sedang baring. Dan apa yang membuatkan dia terkejut adalah waktu dia buka je pintu ni, dia tengok dekat ke arah nenek dia ni. Nenek dia sedang baring tau. Dan kemudian ada satu bayang-bayang hitam yang seolah-olah tinggi, berambut panjang, berdiri betul-betul di atas perut nenek dia. Menyebabkan si Sofia dia macam dia terkejut tau. Siapa pula yang pijak nenek dia ni? Dia buka je pintu tu. Bila dia buka, kan dekat bahagian luar ni ada cahaya lampu kan. Jadi cahaya lampu ni masuk terus ke dalam bilik tau. Dia buka je dan dia dapati yang berada di atas katil hanyalah nenek dia seorang je. Jadi dia pun pergi ke arah nenek dia. Dia cubalah kejut kan. Dia tanyalah nenek dia, Nenek kenapa? Tapi nenek dia ni sebenarnya sedang tidur. Tidur yang betul-betul nyenyak lah, senang cerita. Jadi dia pun kejut dan kemudian nenek dia buka mata. Nenek dia tanya, Sophia, kenapa? Dia kata, Nek cakap dengan siapa? Tak ada, nenek tak cakap dengan siapa, nenek tidur. Kat sini Sophia ni dah rasa macam, nenek aku ni berlakon ke kan? Tapi muka dia tak menunjukkan yang dia berlakon. Nampak memang muka orang bangun tidur lah. Korang pun tahu kan macam mana mukanya. Mengantuk-mengantuk, mata tak boleh nak buka sangat. Lepas tu suara pun agak serak-serak kan. Jadi dia kata nenek dia, tak apalah kalau macam tu. Okey, dia pun keluar daripada bilik menuju ke arah bilik mak dia. Okey, sampai je dekat bilik, dia pun baring sebelah mak dia dan kemudian dia tanya, Mak, Mak, orang nak tanya sesuatu boleh? Cakap macam tu. Tapi mak dia pada waktu tu seolah-olah macam dah tidur lah. Tak dengar apa yang dia tanyakan. Jadi si Sofian ni kata, okey lah, esok-esok lah dia tanya. Dia pun terus tidur. Okey, habis dekat situ. Dia punya momen-momen antara momen yang pada saya misteri lah kan, ataupun menyeramkan juga. Sampailah satu masa, dikatakan pada waktu tu adalah waktu cuti sekolah. Dan kemudian si Sofia ni dengan mak dia balik ke kampung lah. Tapi bukan Sofia saja ada 3 keluarga pada waktu tu. Maknanya adik-adik mak dia yang lain lah balik juga. Jadi ramailah, ada sepupu-sepupu dia yang lelaki, ada sepupu-sepupu dia yang perempuan. Okey, datang ke rumah tu apa semua, makan kan. Biasalah gathering orang kata keluarga kan. Berlaku satu malam yang mana pada waktu tu lebih kurang pukul 1 lebih pagi. Biasalah bila semua orang dah berkumpul kat kampung, bukan semua tidur pukul 10, betul tak? Jadi dia ni sebenarnya daripada bahagian atas ruang tamu berbual dengan sepupu-sepupu dia yang perempuan. Dan dikatakan pakcik-pakcik dia dan kemudian sepupu-sepupu dia yang lelaki, termasuk bapak dia sekali, berada di luar rumah. Yang mana dikatakan di luar rumah nenek dia ni, betul-betul di sebelah tepi ada satu bangsal yang agak kecil. Yang mana diorang berkumpul kat situ lah, main carrom, minum kopi, macam tu. Jadi si Sofia ni pada waktu tu dia nak pergi ke tandas. Dia pun daripada ruang tamu berjalan turun dan dia akan melalui pintu belakang rumah nenek dia. Pintu belakang ni terbuka luas lah, sebab depan betul-betul kalau tengok saja ke arah pintu belakang ni akan nampak bangsal tu. Jadi nampaklah sepupu-sepupu dia, ada bapak dia sekali, ada pakcik-pakcik dia, macam tu. Jadi waktu dia berjalan,
melintasi orang kata pintu ni, dia terus pandang ke arah bangsal dan kemudian macam pandang macam tu je lah sambil jalan kan. Dan kemudian terus masuk ke ruangan dapur. Masuk ke ruangan dapur, dia kata dia pergi ke tandas dan kemudian dia keluar balik daripada tandas. Dia terkejut sebab pakcik dia berdiri betul-betul dekat depan pintu. Depan pintu, bukan pintu bilik air lah, pintu, orang kata pintu dapur, nak masuk ke ruangan dapur. Menyebabkan si Sofia ni agak macam menjerit kecil lah kan. Astaghfirullahalazim. Pakcik kenapa diri kat situ? Terkejut orang macam tu kan. Nenek kau mana? Dia kata. Nenek dalam bilik lah. Ya ke? Oh, okey. Pakcik dia pun beredar daripada ruangan pintu ni. Dan kemudian si Sofia ni pergi ambil air, minum kan. Sambil dia minum ni, kan ada tingkap dapur. Tingkap ni boleh dengar tau. Ataupun orang kata tak jauh daripada bangsal ni. Dengar orang-orang yang kat bangsal ni berbual macam, siapa? Mak ke? Dia kata macam tu. Bukanlah. Si Fia masuk dapur. Tadi kita nampak mak kan yang tengah jalan. Dia dengar macam tu. Jadi si Sofia ni teruslah berjalan menuju ke arah pintu belakang. Tanya, kenapa ni, ada apa? Dia kata macam tu. Tak ada apalah Fia. Pakcik dia cakap macam tu. Cakaplah, orang dengar lah daripada dapur. Tak, tadi engkau jalan tadi, ada tak nenek ikut ke apa ke? Dia cakap macam tu. Pakcik dia lah tanya. Lepas tu dia pun cakap, tak ada, orang seorang je. Tapi kan tadi kan Pak Ngah, orang nampak ini sepupu dia yang lain lah. Sepupu dia yang berada dekat situ juga. Tanya dekat pakcik dia kan. Tapi kan Pak Ngah, tadi orang tak nampak pula Sophia lalu. Orang nampak nenek je. Kan kita semua nampak nenek seorang kan. Maknanya si orang-orang yang berada di bangsal ni tadi nampak Sophia lalu pergi ke arah dapur. Tapi bukan Sophia, dia nampak nenek dia yang sedang berjalan. Masuk ke arah dapur. Nenek dia ni seolah-olah macam jalan pandang ke arah luar, macam pandang ke arah bangsal kan. Betul kan? Sama macam apa yang si Sofia ni buat. Jadi bila diorang semua nampak, ini side daripada orang yang berada di bangsal lah bercerita. Yang mana waktu si Sofia ni lah, sebenarnya Sofia ni lalu kan, dia nampak nenek dia yang lalu ataupun mak dia lalu. Mak kan tadi tu. Mak dah boleh jalan ke? Anak dia cakap macam tu. Mak dah boleh jalan ke? Mak nak apa kat dapur? Tak tahu. Mak. Dia pun bangun. Mak nak air ke? Pergi ke arah dapur. Bila sampai ke arah dapur, dia tengok dekat dapur tak ada orang. Dan kemudian si Sofia ni keluar daripada bilik air. Cerita dia macam tu. Dan kat sini Sofia ni dah bertambah takut lah. Jadi dia terus pergi ke arah mak dia. Dia cerita dekat mak dia apa yang orang-orang ni nampak kan. Waktu ni mak dia dah macam berubah terus lah muka. Termasuklah makcik-makcik dia yang lain. Berubah muka. Dan kemudian dia cerita juga pengalaman yang dia kena malam yang masa dia nampak ada orang berdiri atas perut nenek dia tu. Kat sini mak dia kata malam tu juga si mak kepada Sofia ni ajak semua adik-beradik lah, maknanya kakak, adik dia kan, apa semua kan, kemas-kemas barang dan kemudian balik malam tu juga ke rumah diorang. Yang si Sofia ni pula dia macam bela-bela tau. Kenapa jadi kelang kabut macam ni kan. Diorang pun balik dan kemudian mak dia cerita kepada Sofia ni. Mak Sofia ni lah ceritakan, sebenarnya nenek dia ni ada saka. Saka keturunan lah. Yang mana dia mencari keturunan yang perempuan. Dia bukan cari keturunan lelaki, tak ada. Anak lelaki dia takkan kacau. Biasanya anak perempuan, cucu perempuan. Faham tak? Maknanya yang perempuan je dia cari keturunan itu. Susu galur dia tu macam tu. Dan bila si Sofia ni dengar, dia takut lah. Dan diorang pun mula ikhtiar bawa si Sofia ni pergi berubat dan sebagainya. Dan sebenarnya lah, bila diorang dah buat berubat apa semua ni, sampai sekarang pun si Sofia ni masih lagi berusaha untuk orang kata buang lah benda tu. Sebenarnya saka tu dah pergi ke arah Sofia ni. Sebab dia suka Sofia ni baik, jaga nenek dia apa semua. Dan dia nak jadikan si Sofia ni orang kata tuan yang baru. Dia kata sampai sekarang dia tulis kiriman ni, dia kata dia masih lagi sedang berusaha untuk buang benda tu. Tapi itulah saya pelik juga.
dalam dia punya kiriman ni, tak ada pula dia kata nenek dia bagi gelang ke, aku bagi kau, kau terimalah. Tak ada pula kan. Selalu bukan ke saka ni dia kena ada bukan perjanjian lah, macam akad juga kan. Okay, aku terima ke apa ke, betul tak? Mana boleh simply bagi macam tu kan. Tapi saya tak pastilah, saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang tu. Yang mana yang tahu, cuba kongsikan di ruangan komen. Boleh ke saka tu pergi macam tu je dekat tuan dia yang baru? Cuba korang komen kat ruangan komen dekat bawah. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni. Yang pada saya misteri. Dia misteri lah, banyak misteri. Dia nampak nenek dia macam tu apa semua kan. Tak adalah orang kata, sergah, hantu ke apa, tak ada. Momen-momen tu tak ada. Tapi momen-momen yang agak membuat kita rasa, nenek aku dah boleh jalan ke? Macam mana nenek aku dah dekat sini? Macam tu lah, lebih kurang macam tu kan. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Sofia. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikatakan ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Sazali. Tapi bukan nama sebenar lah, dia nyatakan dalam kiriman, boleh gelar dia sebagai Sazali. Yang mana Sazali ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, penampakan yang dia pernah alami. Dan disebabkan pengalaman ini, dia demam hampir 4 hari. Okey. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Sazali bagi tahu kejadian ni berlaku waktu dia usia dalam 8 ke 9 tahun macam tu. Kira sekolah rendah lah. Dan dia pula tinggal di area Subang. Pengalaman seram ini berlaku pada waktu malam yang mana dia ni baru pulang daripada kelas mengaji. Kelas mengaji, dia ni tinggal kat taman perumahan kan. Dan rumah orang mengaji ni pula tak jauh daripada rumah dia. Selang beberapa buah rumah je. Jadi biasalah rumah guru ngaji ni biasanya kan ada ramai budak-budak datang, ada mak ayah yang hantar apa semua kan. Jadi siapa yang dah habis mengaji, turn orang lain yang mengaji, dia akan keluar. Mainlah lari-lari kat luar ke. Dan pada malam itu, si Sazali ni apabila dia keluar je daripada rumah tu, dia nampak kawan-kawan dia sedang bermain bola sepak betul-betul dekat ruangan jalan yang berada di depan rumah guru ngaji dia ni. Main bola, lepas tu buat gol pakai slipper. Saya rasa anda semua kita semua pernah main lah benda tu kan. Ukur pakai tapak kaki kan, lepas tu buat gol. Macam tu. Dia pun main tendang sementara nak tunggu. Tapi dia tak kisah pun sebab rumah dia dekat kan. Jadi kalau kawan-kawan dia semua dah nak balik pun, dia pun dah boleh jalan balik. Dia cakap macam tu. Pernahlah berlaku yang mana bila bola tu datang ke arah dia, dia tengah nak rebut bola lah ni dengan kawan-kawan dia. Bola tu tertendang masuk ke bawah salah satu kereta yang parking betul-betul dekat tepi jalan tau. Termasuk bawah kereta tu. Dan di sebalik orang kata jalan ni ataupun sebelah kereta tu, sebelah sananya adalah kawasan semak samun dan kemudian ada pokok-pokok besar dekat situ. Mungkin bukanlah pokok hutan, mungkin pokok-pokok lah kot kan. Jadi dia kata kawasan seberang sana tu memang gelap lah. Dia pun cakap dengan kawan dia, dah kau pergi ambil bola. Kau lah ambil, kau yang tendang last. Bergaduh. Budak-budak kecil kan. Alah aku pula kena ambil. Pergi. Kau pergi ambil. Yelah. Dia kata. Dia pun berjalan terus pergi ke arah kereta. Dia dah tahu dah kereta yang mana satu kan. Dia pergi ke arah kereta tu. Dan kemudian dia terus macam menyarap ataupun merangkak untuk ambil bola tu. Bola tu betul-betul berada di tengah-tengah bawah kereta ni. Waktu dia tengok dekat bawah kereta, dia kata dia nampak je bola tu kan. Dia terus capai guna tangan dia. Capai tak sampai. Dan kemudian dia masukkan kaki dia. Sambil tu dia tengok macam tu kan. Dia masukkan kaki, dia tarik pakai kaki. Bola tu bergerak ke arah dia. Dan dia nampak apabila dia tarik je bola ni pakai kaki, dia kata dia nampak di seberang sananya ataupun di sebelah kereta lah, bertentangan dengan dia. Dia nampak ada sepasang kaki yang sedang berdiri betul-betul dekat tepi kereta tu. Dan tapak kaki ni ataupun kaki ni nampak seakan-akan macam tidak ada darah. Pucat dia, macam warna kebiru-biruan, macam bengkak tau. Ini apa yang dia tulis dalam kiriman lah. Saya cuma gambarkan guna imajinasi saya je lah. Dia
Dia kata dia nampak sepasang kaki yang seakan-akan macam bengkak kebiruan berdiri betul-betul dekat orang kata sebelah kereta ni. Jadi bila dia nampak, dia tergamam tau. Dan bila bola ni keluar, kawan dia terus ambil bola, terus ajak, "Li, jom Li, cepat Li." Yang si Sazali ni dia tak bergerak. Dia pandang ke arah kaki tu dan dia kata ada orang kat sebelah sana. Dan yang peliknya kaki ni tak memakai slipper, kaki ayam. Waktu ni dia kata dia bangun, dia terus tengok dekat bahagian cermin belakang. Cermin penumpang belakang ni tengok ke arah seberang sana kan. Tapi tak nampak apa-apa. Dia tunduk lagi sekali, tengok kaki tu masih ada lagi. Jadi apabila dia tengok ada lagi, dia bangun. Dia kata dia bangun, dia tengok lagi sekali ke arah tingkap tu. Dan kali ni apa yang dia nampak adalah satu susuk tubuh seperti kanak-kanak perempuan yang tak terlalu tinggi, tinggi lebih kurang dia je, berambut panjang dan kemudian mukanya ada macam berlubang sini, berlubang sini. Wih, berlubang siap. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Minta maaf. Waktu saya cakap tadi saya terbayang dalam kepala dia punya muka. Memang. Okay. Dia macam berlubang dekat bahagian muka dia ni, dekat sini. Di bahagian ditulis dalam kiriman, di bahagian pipi, di bahagian dahi, dan kemudian mata seperti berwarna hitam, tidak ada biji mata. Bola mata tu tak ada. Lopong je. Waktu dia nampak tu dia kata dia terkejut, dia lari terus menangis dia kat situ. Sambil dia berlari balik dia menangis. Kawan-kawan dia semua cakap, Kenapa Li? Dia lari terus balik rumah. Sampai kat rumah, dia peluk mak ni, dia cerita apa yang dia nampak. Mak dia pada mulanya biasalah, mak mesti percaya. Cuma ayah lah, bila ayah dia balik daripada kerja waktu tu, jam lebih kurang pukul 10, ayah dia sampai kat rumah. Terus mak dia cerita kat ayah dia kata, betul ke ni? Tapi disebabkan si Sazali ni sampai demam. Lepas daripada hari tu, dia demam. Dia demam hampir 4 hari. Dan kemudian ayah dia cubalah ikhtiar kan. Biasalah ayah bagi air Yasin ke apa ke minum. Dan Alhamdulillah selepas daripada itu, semangat dia semakin pulih. Cuma lama jugalah dia kata lepas dia balik ngaji, lepas daripada kejadian tu lah, baliknya ngaji dia terus balik rumah. Dia tak ada main dekat luar, tak ada apa. Sebab dia terasa seperti benda tu masih ada dekat situ. Walaupun kereta tu tak ada, tapi dia rasa macam ada orang berdiri kat situ. Rasalah, dia tak nampak pun. Biasalah paranoid kan, bila dah ternampak benda macam tu. Dan itulah pengalaman seram ringkas lah yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Sazali. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Niko. Nama dia adalah Nizam. Cuma dia kata kawan-kawan dia panggil dia Niko. Dia tak katalah jangan sebut nama saya, tak ada. Cuma dia kata boleh gelarkan saya Niko sebab kawan-kawan saya panggil saya Niko. Dia kata macam tu. So si Niko ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram ringkas yang dia pernah alami ketika dia berada di rumah dia yang terletak di Setiawan Perak kot. Perak ke? Cuba korang tinggalkan, yang mana yang tahu cuba tinggalkan kat ruangan komen kat bawah. Saya tak sempat search tadi. So dikatakan kisah ni bermula begini. Okey, pada waktu itu si Niko ni berada di rumah dia lah bersama dengan isteri dan juga 2 orang anak dia. Dan biasalah anak dia kecil lagi. Jadi pukul 10 je memang isteri dia kata off semua. TV apa semua off sebab isteri dia nak bawa anak dia untuk tidur. Si Niko dia pun ikutlah naik ke ruangan bilik, baring bersama dengan anak-anak dia. Baring kan, mata dia pun dah mula, orang kata yelah bila baring dalam keadaan gelap, sejuk lagi kan disebabkan aircon. Dia kata dia pun dah mula mengantuk. Jadi dia tertidur bersama dengan anak-anak dia. Dan dia sedar balik daripada tidur dia, yang mana jam pada waktu tu menunjukkan pukul 2 lebih pagi.
2 lebih pagi dia tersedar dan kemudian dia tengok, jam tangan pun dia tak buka lagi, dia kata. Okey, dia pun tengok jam pukul 2. Dia bangun daripada tidur dia dan dia terfikir, alamak, wife aku dah kunci pagar belum Dia cakap macam tu kan. Dia terfikir. Jadi dia tengok isteri dia sedang tidur. Dia malas nak tanya. Jadi dia jengah je daripada tingkap. Tingkap ni boleh nampak pagar luar tau. Pagar grill. Bukan grill apa? Pagar depan lah. Pagar porch tu kan. Jadi dia pun tengok dekat bahagian luar. Tak ada mangga pun. Mangga dia sangkut dekat ruangan grill depan pintu depan. Depan pintu utama tu. Dia orang akan sangkut kat situ. Jadi bila malam dia orang akan kunci. Macam tu lah. Jadi dia kata, tak nampak mangga. Weh, ni kalau ada orang pecah masuk ni, habis ni, motor boleh hilang ni. Ada exact pula tu, parking kat dalam tu. Jadi dia pun okey lah. Terus bangun, keluar daripada bilik, turun ke bahagian bawah, ambil kunci. Kat bawah gelap ni. Okey, dia pun ambil kunci, buka pintu. Dia kata, pintu kayu pun tak kunci lah. Alamak, dia kata bahaya. Sepatutnya dia kunci dulu. Mungkin isteri dia dah rasa suami dia dah kunci kot. Tapi check lah kan, bahaya kan. Jadi dia pun buka pintu kayu depan. Dia buka mangga, terus pergi ke bahagian pagar. Masa tu dekat luar ni memang dah sunyi lah. Sebab apa? Dah 2 lebih pagi. Mana ada orang kat luar lagi kan. Dia pun berjalan menuju ke grill depan tu. Terus masukkan mangga. Waktu dia masukkan mangga ni, dekat telinga dia terdengar macam ada suara hilayan. Tapi tak kuat. Hilayan tu macam, mungkin lah, macam tu tau. Jadi dia pun, mata dia melilau mencari, kat mana tadi? Dengar bunyi apa tu? Dia terfikir macam tu kan. Waktu dia tengok dekat satu sudut ni, yang mana dia nampak seperti ada kain yang sedang, bukanlah terbang, tapi melayang lah. Melayang perlahan pergi ke salah satu pokok yang tak jauh daripada rumah dia. Waktu ni dia kata dia nampak je benda tu macam menyinggah di satu pokok. Dia pun perhatikan dekat pokok tu. Perhati dia tak nampak apa-apa. Okeylah, tak apa. Dia pun kunci balik pagar sambil dia berjalan ni untuk pergi ke arah rumah dia balik semula. Dia tengok balik ke arah pokok tu, cuba perhatikan. Dan apa yang dia nampak adalah betul-betul di bahagian tengah pokok. Dahan-dahan kan, betul-betul dekat ruangan tengah tu. Ini sama-sama, dia tak nampak betul-betul jelas, tapi dia kata dia nampak sama-sama seperti ada kain putih yang panjang dan kemudian ada rambut yang panjang. Dia tak nampak lah ada kepala ke apa, sebab macam saya cakap tadi, macam sama-sama kan. Dia nampak je satu figure yang mana rambut panjang, lepas tu kain putih panjang melekat ataupun bertinggik dekat pokok tu. Apa lagi dia kata, waktu tu dia terus pandang depan, terus lari masuk dalam rumah. Grill pun tak kunci, dia kunci pintu kayu je. Terus dia naik ke atas. Waktu dia nak naik tangga, dia kata dia dengar lagi dekat luar ada suara hilayan lagi. Macam macam tu kan, macam mengetawakan dia pula sebabkan dia lari kan. Dia lari naik ke atas sampai saja dekat bilik dia. Dia kata isteri dia sedang duduk pada waktu tu. Sedang duduk dan kemudian pandang ke arah pintu bilik lah. Membuatkan dia dah berderau lah darah kan. Masuk bilik gelap-gelap. Isteri bangun pula kan. Dia cakap, Yang awak bangun ke tak ni? Dia kata macam tu kan, sebab gelap. Jadi isteri kata, bangun, abang pergi mana? Kunci pagar, awak tak kunci pagar saya ingat abang dah kunci. Kan betul, dia tak check. Ya okeylah, tak apa, dia kata. Belum, pintu kayu tak kunci. Alamak. Tapi yang last tadi awak kan, dia kata. Kan saya dah bawa anak-anak dulu. Awak pun sama-sama tertidur dengan saya Yelah, dia kata. Okeylah, tak apa, saya dah kunci. Abang ni kenapa macam kelang kabut je? Tak ada. Abang cuma turun cepat-cepat lah. Takutlah ada orang pecah masuk ke apa. Dia cakap macam tu dengan isteri dia. Dan kemudian keesokan harinya, baru dia cerita perkara yang sebenar, apa yang berlaku. Isteri dia takut. Start daripada malam tu, isteri dia tak nak lah, kalau boleh janganlah tinggalkan dia dengan anak-anak kan. Even si orang kata Niko ni nak pergi ke surau pun untuk solat maghrib dan juga isyak berjemaah di surau, isteri dia tak bagi. Dia kata tak payahlah bang, hari ni solat dekat rumah. Mana boleh, dia kata, nanti kan orang surau cari. Dia kata, tak apalah bang, duduklah dengan saya dulu. Beberapa hari jugalah berlaku benda, bukan berlaku apa,
Isteri dia tak bagi dia untuk, janganlah bang, janganlah. Sebab isteri dia macam takut tau. Selang beberapa hari, barulah isteri dia kembali normal. Dan dia pun menjalani hidup dia macam biasa. Ya, memang dia tak nampak secara, orang kata betul-betul depan mata, tak ada. Cuma yelah, kita nampak figure tu dalam keadaan sama-sama pun, yelah pukul 2 pagi kan. Siapa tak takut, dia pun lari kan. Itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Nico. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ina. Yang mana Ina ni adalah seorang guru di sebuah sekolah rendah yang terletak di Bacok, Kelantan. Dia bukanlah berasal daripada Kelantan. Cuma dia, yelah lepas saja dia sama belajar, dapat kerja, penempatan dia memang dekat sekolah, dekat Bacok kan. Jadi dia terpaksa merantau lah daripada Selangor ke orang kata Bacok ni. Dan dia tinggal di sebuah rumah sewa, okay? Yang mana dalam rumah sewa tu ada 3 orang. 2 orang lagi housemate dia pun seorang guru juga di sekolah yang sama. Dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana dia pernah terdengar suara tangisan bayi di dalam bilik dia. Okay? Kisah dia berbunyi begini. Okey, seperti yang saya katakan tadi, dia ni bukanlah berasal daripada Kelantan. Dan dia berada berkawan dengan seorang, boleh kita katakan gewe Kelantan lah boh kan. Gewe Kelantan semak-semak. Alah gurau-gurau jangan marah kawan-kawan yang Kelantan. Dia adalah berkawan dengan seorang lelaki yang memang berasal daripada sana lah. Dan dia kenal pun daripada, yalah sosmed lah, social media, mungkin daripada Facebook ke Instagram macam tu lah. Dan dia hanya berjumpa dengan lelaki ni beberapa kali saja. Dan kebiasaannya dia orang akan on the phone macam tu. Jaranglah dia keluar sebab si Ina ni dia seorang yang sangat menjaga. Dia tak suka sangat selalu keluar semua, takut mengundang perkara yang tak baik kan. So ini salah satu perkara yang kita boleh contohi lah. Jadi dia kata pernahlah berlaku satu malam yang mana dia ni sedang berada di bilik dia pada waktu tu. Dia tinggal satu bilik tu seorang Okay, dia duduk dekat dalam bilik dia pada waktu tu, jam lebih kurang pukul 10 lebih malam macam tu. Call on the phone dengan dia punya, boleh kita katakan boyfriend lah kan. Okay, dia pun on the phone dengan lelaki ni, berbual, rancak bagai, sampailah jam tak sedar lebih kurang pukul 11 lebih macam tu. Okay, di sebelah rumah dia, sebelah rumah si Ina ni, sepasang suami isteri yang baru saja berkahwin. Dan diorang telah pun dikurniakan seorang cahaya mata lelaki. Nama dia tak tahu siapa. Jadi budak ni biasalah baby kan, tengah-tengah malam menangis apa semua. Jadi waktu di tengah, orang kata on the phone dengan lelaki ni, dengar suara anak jiran dia ni menangis. Wah, kuat. Budak ni jadi suara kuat. Jadi bila dia berbual, dia tak endahkan pun. Dia just berbual. Tiba-tiba lelaki yang dekat dalam telefon ni cakap dengan dia, Awak awak ada jaga baby ke? Dia kata macam tu. Tak adalah. Awak dengar ke? Dengar suara baby nangis. Anak siapa tu? Oh tak, anak jiran sebelah. Dia kan baru dapat baby. Oh, okey. Diorang pun sambung berbual. Berbual. Lelaki ni tegur lagi. Awak, rumah dia tu memang betul-betul dekat dengan awak ke? Kuat betul suara baby dia. Dia cakap macam tu. Tapi kali ini, Ina ni tak dengar pun suara tangisan tu. Tak dengar langsung suara tangisan bayi tu. Dan dia kata okeylah. Dia cuma cakap, ya ke? Saya tak dengar apa-apa pun. Saya dengar lah awak ada suara baby tu nangis. Dia kata dekat betul dengan awak. Okeylah tak apa. Sambung lagi buat. Sambung kali ketiga, lelaki tu tegur lagi. Awak ni biar betul baby tu sebelah awak ke? Dia cakap macam tu. Bila dia dengar lelaki tu cakap macam tu, meremang bulu tengkuk dia apa semua. Bulu roma tangan dia, tengkuk dia kata remang sangat tau. Lepas tu dia kata mana ada, saya tak dengar pun. Saya dengar suara tak ada lagi ni. Dia kata okeylah tak apalah, saya tutup lah. Nanti dulu,
tutup lah, sorry saya tak ada mood, dia cakap macam tu. Dia pun terus tutup telefon. Ina ni terus tutup telefon. Dan kemudian dia kata, ish, dia dah mula rasa berdebar. Kenapa ni? 2 kali lelaki tu dengar suara baby, tapi dia tak dengar pun suara tangisan baby tu. Yang pertama tadi je dia dengar. Jadi okeylah, tak apa. Dia pun tutup lampu, yang mana pada waktu tu lampu meja dia, lampu di sebelah meja dia menyala. Dia tutup lampu tu, gelap lah bilik dia. Gelap, dan kemudian dia peluk bantal untuk tidur. Kali ni dia dengar bunyi tangisan itu. Selepas saja dia peluk bantal, dia kata dia dengar suara bayi menangis seperti ada orang yang sedang mengendong bayi. Ibarat bayi, ada orang mengendong bayi berdiri belakang dia. Suara baby tu macam tu. Kira menangis tu dekat lah. Dia kata dia waktu tu dia macam melonjak, bangun, toleh ke arah belakang, dia tak nampak apa-apa. Dia terus keluar daripada bilik dan kemudian dia cakap dengan kawan dia. Kebetulan kawan dia belum tidur lagi kan. Dia kata, weh, aku tumpang tidur bilik kau boleh? Kenapa? Aku dengar macam ada suara baby menangis lah. Dia cakap macam tu. Suara baby menangis? Anak orang sebelah kot. Tak ada, baru ni aku dengar. Weh, suara tu betul-betul macam belakang aku lah. Dia kata, dekat lah benda tu. Ish, kau ni, janganlah macam tu. Kita ni dah tinggal kat sini dah berapa lama juga. Tak ada pula aku dengar gangguan-gangguan macam ni. Dia kata, itulah aku pun baru ni lah kena. Sebelum-sebelum tak ada pula. Tak apalah, nah kau tidur kat bilik aku je. Okey. Dia pun tidurlah dekat bilik kawan dia malam tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Suara-suara yang berikutnya ke memang tak ada. Dan gangguan itu berlaku satu malam tu je. Malam-malam lain tak adalah. Dan dia kata sepanjang dia tinggal kat rumah tu, alhamdulillah, tiada sebarang gangguan langsung. Rumah tu okey je. Kejiranan okey, suasana rumah okey, tak adalah panas ke rasa macam ada orang. Tak ada, memang tak ada. Tapi tak tahu kenapa malam tu dia boleh terkena lah. Mungkin yalah rezeki dia lah kan nak terkena malam tu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Ina. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Aidit. Tapi bukanlah kisah ni orang kata dia sendiri alami, tidak. Sebenarnya kisah ni diceritakan oleh arwah atuk dia. Arwah atuk dia tahu. Yang mana si Aidit ni, dia ni tinggal di Singapura. Dekat mana secara tepat dia tak bagi tahulah. Cuma dia kata dia daripada Singapura. Tapi atuk dia adalah orang Malaysia. Macam tu. Dan atuk dia pernah cerita kisah ni kepada dia. Tapi dia tak ingat secara detail lah. Apa yang dia ingat dikongsikan di dalam kiriman. Okey. Dipendekkan cerita, atuk dia ni yang bernama Suhaimi. Si Suhaimi ni, dia ni adalah seorang pemandu bas berhenti-berhenti. Bas berhenti-berhenti. Yelah, bas yang biasalah kalau zaman-zaman akhir 90-an, awal tahun 2000, mesti pernah jumpa bas ni. Kira kita naik, lepas tu akan ada orang datang kat kita, kita bayar tiket, nanti dia bagi kad, dia koyak. Lepas tu dia bagi, ni tiket, duduk kan. Lepas tu bas ni dia bukannya pergi jauh antara negeri, bukan. Dia pergi ke satu tempat, macam itulah. Itu gambaran yang dibagi di dalam kiriman ni. Dan dikatakan pernah lah atuk dia ni bila dah kerja bawa bas berhenti-berhenti ni, bas yang terakhir pun lebih kurang pukul 9 lebih, pukul 10. Jadi sampai rumah ni memang kebiasaannya pukul 12, kadang-kadang pukul 1. Tengoklah atuk dia pula pergi kerja naik motor. Tahu. Okey, pernah berlaku satu kejadian seram yang mana berlaku pada satu malam. Yang mana atuk dia ni sedang bawa bas lah pada waktu tu, pergi ke satu tempat. Bawa entah macam mana. Perjalanan itu adalah perjalanan untuk menuju ke checkpoint terakhir untuk turunkan orang. Dan dekat dalam bas pula pada waktu tu dah tak ramai orang lah, lebih kurang ada dalam 3 ataupun 4 orang macam tu, termasuk dengan seorang dia punya tukang tiket. Tukang tiket. Jadi dia pun, yang tukang tiket ni duduk. Atuk dia bawa entah macam mana. Di pertengahan perjalanan dia ternampak ada seorang perempuan yang tidaklah nampak seakan-akan macam hantu ke, bukan. Nampak macam orang sedang menahan bas. Macam nak naik bas. Jadi dia pun terus berhenti berhenti ke tepi jalan dan kemudian kata, naik, dia kata macam tu.
Bila dia budak perempuan naik pergi ke bahagian belakang, dia dah tak tengok lah. Dia terus bawa bas dia sampai ke checkpoint terakhir. Sampai checkpoint terakhir, semua orang dah turun. Dan kawan dia ni, yang orang yang jaga tiket ni, datang dekat atuk dia. Datang kat Suhaimi ni lah. Datang kat Suhaimi ni, orang cakap, tadi kau berhenti kan dekat tengah jalan, kau cakap naik-naik, kau bawa siapa? Dia kata macam tu. Tadi kan ada seorang perempuan naik, kau ambil tak? Dia bayar tak tiket? Dia cakap macam tu. Mana ada orang naik? Kau tahu tak, semua penumpang kat belakang dah cuak muka semua dah takut. Dia kata macam tu. Kau biar betul. Serius kau berhenti, lepas tu kau cakap naik-naik. Aku tengok tak ada siapa pun naik, dan lepas tu kau jalan balik. Kau jangan main-main tu. Betul, aku tak tipu. Ini perbualan lah. Entah betul atau tidak, tak tahulah. Ini yang dia ingatkan. Jadi okey lah, atuk dia pun dah mula macam risau lah. Siapa yang dia bawa kan? Sebab dia nampak memang betul-betul macam perempuan. Bukanlah perempuan bau panjang ke, tidak. Okey, tak apa. Dia matikan air dekat situ. Dia pun settlekan kerja dia yang lain, dan kemudian terus naik motosikal untuk pulang ke rumah. Jarak antara terminal bas ni dengan orang kata rumah dia ni lebih kurang dalam 30 minit macam tu. Agak jauh lah menaiki motor kan. Jadi okey, dia pun naiklah motosikal, mulakan perjalanan. Mulakan perjalanan. Dalam perjalanan dia nak balik ke rumah ni, si Suhaimi ni kan, atuk kepada Aidit ni, kena gangguan lagi. Yang mana waktu dia tengah bawa motor, entah macam mana, sampai di satu jalan lah, jalan yang mana tidaklah terlalu gelap, tetapi boleh dikatakan kurang lampu. Di jalan, dia nampak di tepi jalan ada perempuan yang sama menahan bas dia, sedang menghulurkan tangan seperti menyuruh si Suhaimi ni untuk berhenti. Tapi perempuan tu betul-betul berada di bahu jalan, menyebabkan si Suhaimi ni dia macam tak endah je tau. Mula-mula dia memang macam orang kata apa, tak sempat juga nak berhenti. Benda motor dia tengah laju kan. Jadi dia nampak, ini bukan ke perempuan yang tadi. Dia cakap macam tu. Tak apa, dia tak endah, dia jalan lagi. Jalan ke bahagian depan sikit, dia nampak lagi perempuan yang sama sedang menahan, macam menahan motor dia. Tapi kali ni perempuan ni dah berada masuk sikit ke bahagian jalan. Macam dia berjalan ke depan sikit tau. Si Suhaimi ni elak lagi, jalan lagi. Perempuan tu makin ke depan. Depan-depan lagi dia akan jumpa lagi perempuan tu. Perempuan yang sama. Sampaikan satu tahap, si Suhaimi ni dia terpaksa elak. Perempuan ni dah berada betul-betul kat tengah jalan tau. Tengah jalan, tangan dia mendepa, seolah-olah macam nak tangkap dia. Waktu ni dia kata si Suhaimi ni elak keluar daripada laluan dia ni, masuk ke laluan bertentangan. Alhamdulillah, nasib baik masa tu tak ada kereta. Dan waktu dia lepas je yang terakhir tu, dia terus baca dalam hati ayat yang dia tahu. Biasa orang lama kan tahu kan, ayat-ayat apa semua dia baca. Alhamdulillah lah, gangguan tu tak ada lagi selepas daripada tu. Yang terakhir paling teruk, dia kata perempuan tu berdiri betul-betul dekat tengah-tengah jalan tau. Kalau ada kereta di bahagian jalan yang bertentangan ni, sudah pasti boleh mengakibatkan kemalangan lah. Dan sampai saja ke rumah, atuk si Aidit ni, iaitu Suhaimi ni, Encik Suhaimi ni telah pun basuh kaki apa semua kat luar, baru dia masuk. Sebab waktu tu anak dia masih kecil lagi, sekolah rendah, ada yang masih baby, macam. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Aidit. Mohon maaf lah kalau kisah ni macam terlalu ringkas sangat kan. Saya pun tak bagi tahu nama tempat kat mana atuk dia tinggal, sebab saya tak tahu benda tu. Dia just share, atuk saya pernah cerita macam ni kan, jadi saya kongsi dengan anda macam tu lah. Itulah pengalaman seram yang berlaku kepada Suhaimi dan dikirimkan oleh cucunya, iaitu Aidit. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke ujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni,
Sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya nak memohon maaf pada anda semua yang terus tertunggu-tunggu mana Sembang Kopi ni. Daripada 2 video seminggu jadi 1 video seminggu kan. Sebenarnya video saya dah rekod, cuma waktu editing, saya nak editing tu tak sempat lah. Saya punya biasalah dapat anak kecil kan, jadi kita settlekan kerja rumah dulu. Kadang-kadang malam kita tak sempat, mengantuk, siang kita kerja, macam tu lah. Jadi saya cuba sehabis baik, saya bagi tahu anda terus terang ni, saya cuba sehabis baik untuk mempercepatkan proses editing ni. Dah beberapa video juga sebenarnya saya dah rekod, sebab sepatutnya dalam seminggu saya akan share biasanya 2 video kan, tapi sekarang satu. Tapi kalau saya dah siapkan semua ni, nanti kan saya post lah secepat yang mungkin lah ya. Jadi itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.